أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kita teruskan kelas kita untuk minggu yang kedua bersama dengan saya, ya. Kelas Ustazah Farhana, ya. Sebelum ni diajar oleh Ustazah Farhana. Dan untuk minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang juga, insyaAllah saya, ya, diarahkan untuk mengambil alih tempat Ustazah Farhana, mengajar kelas tuan-tuan dan puan. Dan kelas saya Selasa malam pun boleh join bersama dengan saya pada malam ini. Okey. Dan untuk malam ni insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan kelas kita dengan pengulangan, ya, surah As-Sajdah. Okey. Dan kemudian kita akan belajar berkenaan dengan hukum tajwid, ya. Tuan-tuan dan puan, saya bercadang untuk kita belajar hukum tajwid setiap minggu. Satu hukum tajwid setiap minggu, insya-Allah. Dan untuk minggu ni kita akan belajar berkenaan dengan hukum mad asli, iaitu hukum alif. Okey, mad asli huruf alif. Dan kemudian kita akan masuk kepada pembelajaran kita di dalam surah Al-Waqi'ah bermula pada ayat yang ke-28. InsyaAllah kita sambung yang minggu lepas. Sebelum kita sambung yang minggu lepas punya, kita akan ulang kaji terlebih dahulu, ya. Pembelajaran yang kita sudah pembelajar pada minggu lepas, baru kita akan masuk pada ayat yang baru, insyaAllah pada malam ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh? So, itu adalah antara flow perjalanan kita pada malam ni. Apapun, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, kalau diizinkan, kita akan bersemuka, ya, kelas secara bersemuka. Dan pada malam ini, saya juga tidak boleh buat secara live kerana saya masih lagi berada di kampung. Dan insyaAllah, doakan saya, moga dalam 2-3 hari lagi, saya akan balik ke KL lah untuk bertugas di KL. Dan saya masih lagi menggunakan inisiatif secara rekod lah, secara YouTube, ya, kerana kalau saya buat secara live maka akan berlaku masalah lain, ya. Tak smooth lah kelas kita pada malam ni. Jadi saya rekod dan saya masukkan ke dalam YouTube. Dan tuan-tuan dan puan, harapnya pada malam ni enjoy dengan kelas kita pada malam ni, ya. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu pada malam ni, insya-Allah. Jom kita mulakan dengan pengulangan hukum, ataupun kita mulakan dulu pada malam ini dengan hukum tajwid. Okey, hukum tajwid mad asli huruf alif. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini, ya, dapat sama-sama kita menghadiri kelas pengajian Al-Quran secara online. Dan alhamdulillah, hari ini juga Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi, ya, nikmat yang paling besar, itu nikmat Islam dan juga nikmat iman kepada kita. Dan hari ini kita masih lagi berada, ya, di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, iaitu di dalam agama Islam. Dan yang keduanya, salam dan selawat ke atas pimpinan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
dengan berkat jasa dan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini kita dapat merasai nikmat mukjizat yang terbesar, iaitu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mulakan kelas kita dengan ulang kaji mata pelajaran berkenaan dengan tajwid. Okey. Kelas saya akan mulakan slot yang pertama, blok yang pertama itu dengan kita ulang kaji balik hukum tajwid satu sahaja, ya, setiap minggu satu sahaja hukum tajwid yang kita akan ulang kaji. Ya, inilah sebagai satu latihan supaya kita sentiasa ulang dan ulanglah. Dan konsep yang saya akan gunakan adalah bila contoh minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan hukum tajwid mad asli huruf alif sahaja untuk minggu ni. So sepanjang pembelajaran kita 2 jam ini, ya, kita akan cuba selongkar, kita akan cuba cari banyak mana yang ada hukum mad asli huruf alif, mana mad asli huruf alif dan macam mana kita nak kenal huruf mad asli. Nampak? So untuk hari ini kita akan belajar berkenaan hukum mad asli huruf alif sahaja. Apapun mungkin saya rasa Ustazah Farhana sudah pun mengajar, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan hukum mad asli sebelum ni. Apapun kita akan ulang kaji balik. Ini adalah sebagai satu proses pembelajaran lah. So belajar ini memang tak boleh lepas ataupun kita tak boleh belajar kita tinggal saja, tak. Belajar ini adalah satu proses yang berpanjangan yang mana memerlukan kepada kesabaran untuk kita ulang kaji sehinggalah, ya, ilmu yang kita belajar itu kita ingat dan kita dapat amalkan. Dan Imam Syafi'i pun menyebut, ya, nak belajar maka kita perlu bersabar, ya. Dalam bait ataupun syair bahasa Arab, syair Arab pun ada menyebut berkenaan dengan belajar ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu belajar ini kita perlu ada satu sifat sabar sebagaimana disebutkan dalam bait syair bahasa Arab, in kunta sahi taliban lil ilmi fasbir kama sabara ulul azmi. Ya. Maksudnya jika engkau, wahai sahabatku, adalah penuntut ilmu, kita lah, sama-sama kita seorang penuntut ilmu, maka fasbir, maka sabarlah, kama, seperti sabara, sabarnya ulul azmi, seperti sabarnya ulul azmi. Siapa ni ulul azmi? Iaitu para nabi, 5 orang nabi ulul azmi yang mana Allah, ya, menguji mereka ini dengan uji yang sangat berat. Sebagai contoh antaranya 5 itu adalah Nabi Muhammad, kan? Nabi Musa, Nabi Isa, antara nabi yang mana diberi ujian yang sangat berat. So kita perlu mengambil kisah mereka ini sebagai contoh. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, ya. Jadi kita belajarlah bersabar seperti mana sabarnya para nabi ulul azmi. Kalau kita tak sabar sekarang ini, sabar kerana menuntut ilmu, maka nanti kita akan, ya,
sakit kerana kejahilan kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, bersabarlah kerana dengan bersabar itu pun kita sudah dapat pahala. Ya, apatah lagi kita bersabar dalam kita menuntut ilmu, satu majlis yang sangat besar ganjaran dia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima ya amal ibadat kita sepanjang kita mengikuti kelas ini, insya-Allah. Amin. So, tuan-tuan dan puan-puan, permulaan dia pada minggu depan pun sama. Kita akan mulakan dulu berkenaan dengan hukum tajwid. Ya, biasanya saya akan guna whiteboard apa semua. Tetapi sebabkan saya berada di kampung, so tools ataupun peralatan untuk mengajar tu tak ada. Saya tak bawa balik. So tak apalah kan. Kita guna secara online inilah. Baik, so untuk malam ini kita akan mulakan pembelajaran saya. Saya cadangkan pada malam ini kita akan belajar berkenaan dengan mad asli. Berkenaan dengan hukum mad asli. Okey. Sebagai overviewnya adalah mad ada dua, iaitu mad asli dan juga mad far'i. Mad asli ni maksudnya bacaan dia dua harakat sahaja. Semua ini dua harakat. Ada mad bada dua harakat, mad tamkin dua harakat, mad silah qasirah dua harakat, mad iwad dua harakat. So empat ini mad ini dibaca dengan mad asli, itu dua harakat. Manakala mad far'i pula dia ada kerana sukun, dia ada kerana hamzah. Okey. Dan mad ini adalah dibaca lebih daripada dua harakat lah. Maksudnya ada yang dua, ada yang empat, ada empat, ada lima, ada enam. Mad far'i ini pecah lah. Maksudnya ada dua, empat, lima, enam. Mad asli hanya dua sahaja. Nak lebih lanjut kita cuba tengok apa hukum, apa maksud ya mad. Baik. Mad ialah bacaan panjang. Mad ini adalah bacaan panjang. Kalau kita baca Quran, kita panjangkan bacaan dia. Qala. Kenapa tak baca dengan qala? Kenapa? Kerana adanya mad asli di situ. Kan? Qa dibaca dengan panjang kerana ada mad. Atau memanjangkan suara pada sesuatu bacaan. Terdapat 3 huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Ada 3 huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Apapun hari ini kita akan belajar hanya mad asli huruf alif sahaja. Okey, baik. Kita akan tengok contoh. Okey, baik. Sekarang ni ini adalah contoh mad asli, iaitu huruf mad asli huruf alif. Kan kita belajar huruf mad alif, waw dan juga alif, ya dan juga waw, kan? Sorry. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok ya contoh mad asli huruf alif. Kita akan fokuskan hanya pada mad asli huruf alif sahaja, iaitu mad asli huruf alif sahaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cuba perhatikan ya. Mad asli huruf alif sebelum alif berbaris di atas itu adalah tanda ataupun cara untuk kita mengenali mad asli tersebut. Okey, mad asli huruf alif dia berbaris di atas. Sebagai contohnya adalah okey di sini. Cuba perhatikan. Okey. Baik. Iya. Baik, yang pertamanya adalah huruf alif. Huruf alif ini dia tidak ada baris. Itu syarat yang pertama. Tak kisahlah huruf alif, waw dan ya, 3 huruf mad asli ini, pastikan huruf tersebut tidak ada baris. Huruf alif itu tidak ada baris. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah huruf alif. Kalau huruf alif, okay, huruf alif sebelum huruf alif itu berbaris di atas. Ini huruf alif dan sebelum dia berbaris di atas. Okey, baik. Contoh ini adalah huruf alif. Sebelumnya berbaris di atas. Itu je cara dia. Huruf alif ini pula dia tidak ada
tidak ada baris. Itu cara dia nak kenal. So, kalau kita tengok di sini, maka huruf alif ini dia tidak ada baris. Syarat pertama, lepas, lulus. Syarat yang kedua pula adalah sebelum huruf alif itu sebelah kanan lah. Kan? Sebelum huruf alif, bukan selepas. Kalau selepas sebelah sini, kaf. Sebelum sebelah sini. Sebab apa kita baca Quran kan bermula daripada sini kan? Kita baca ke sebelah sini kan? Maka sebelumnya, huruf alif, sebelum huruf alif itu adalah huruf ya. Dan huruf tersebut berbaris di atas. Maka huruf ya itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Iya, ya. Dibaca dengan berapa harakat? 2 harakat. Okey, so mad asli huruf alif, cara kita nak kenal dia, huruf alif itu tidak ada baris. Okey, tidak ada baris. Yang keduanya adalah huruf sebelum huruf alif itu berbaris di atas. Okey, baik, kita cuba tengok contoh yang lain lagi. Baik. Okey, contoh di sini adalah kita cuba cari contoh huruf alif. Okey. Contoh huruf alifnya adalah di sini. Okey. Right. Iza. Tu kan. Kalau I itu dia ada baris di baris bawah, tak boleh. Walaupun dia huruf alif tetapi dia berbaris di bawah. Syarat untuk menjadi mad asli, huruf tersebut tidak ada baris. Dan sebelum dia, okey, huruf alif sebelum dia berbaris di atas. Okey, huruf alif dan sebelum dia berbaris di atas. Cuba tengok idza. Tu kan. Alif sebelumnya berbaris di atas, maka za itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Idza. Kemudian ma. Ma huruf alif sebelumnya berbaris di atas. Betul tak? Lagi. Kita cuba cari lagi huruf mad asli huruf alif. Ghasiqi. Ghasiqin. Gha dibaca dengan panjang kerana pertama huruf alif. Mad asli huruf alif tidak ada baris. Dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu berkenaan dengan hukum mad asli, iaitu hukum mad asli huruf alif. Ringkasnya, huruf mad asli ini okey, ada 3. Huruf mad asli ada 3, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga-tiga huruf mad asli ini, syarat dia untuk menjadi mad asli dibaca dengan panjang 2 harakat apabila huruf mad alif, waw dan ya ini tidak ada baris. Pertama. Yang kedua, untuk mad asli huruf alif tidak ada baris dan huruf sebelum mad asli huruf alif itu dia berbaris di atas. Maka huruf yang berbaris di atas itu dibaca dengan panjang kerana ada mad asli huruf alif. Selesai. Minggu depan kita akan bincangkan berkenaan dengan mad asli huruf waw pula, insya-Allah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita dalam surah Al-Waqi'ah, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pelajaran baru kita pada hari ini, iaitu surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-28, sebaiknya kita ulang kaji balik pelajaran yang kita sudah belajar pada minggu lepas, bermula ayat yang ke-18 surah Al-Waqi'ah sehingga ayat yang ke-27. Kita ulang balik. Okey, dan caranya adalah saya baca terlebih dahulu satu ayat penuh, satu ayat penuh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan pula baca. Boleh? Okey, baik, jom kita mulakan. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baca terlebih dahulu.
بأكواب وأباريق وكأس من معين. Baca. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Okay, next ayat yang ke-19. Saya baca terlebih dahulu. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Baca. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Ayat yang ke-20. Sekejap ayat ke-20. Saya baca terlebih dahulu. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Baca. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Next, ayat yang ke-21. Saya baca. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Ayat yang ke-22. وَحُورٌ عِينٌ. وَحُورٌ عِينٌ. Ayat ke-23. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Baca. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Ayat yang ke-24. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat ke-25. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. Cuba. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. Ayat yang ke-26. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. Baca. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. Kemudian ayat yang ke-27. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Baca. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Okey, baik. Selesai ulang kaji pada minggu lepas dan kita akan masuk ayat yang ke-28 iaitu ayat pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-28. Okey. Baik. Ayat yang ke-28 macam biasa, pertamanya adalah saya akan baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dengar. Kemudian untuk kali yang kedua saya baca. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan ikut saya. Dan seterusnya
kita akan tengok apakah hukum tajwid. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah kita akan baca sama-sama bermula daripada awal ayat. Okey, baik. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrin makhdud. Saya ulang. Fi sidrin makhdud. Saya ulang kali yang ketiga. Fi sidrin makhdud. Baik, sekarang saya baca. Tuan-tuan puan-puan ikut saya. Okey. Fi sidrin makhdud. Cuba. Fi sidrin makhdud. Okey, baik. Kita cuba baca secara perkataan. Okey. Nah, saya pecahkan kepada 3 perkataan. Perkataan yang pertama. Okey. Fi. Cuba baca. Fi. Alright, sekali lagi 1, 2 mula. Fi. Okey. Sekarang cuba kita tengok. Kita terus masuk kepada hukum tajwid. Okey. Fi dibaca dengan berapa harakat? 2 harakat kerana mad asli huruf ya. So kita baca dengan kadar panjangnya 2 harakat. Fi. Fi. Boleh? Alright. Yang seterusnya. Fi tu pun ada yang baca macam ni. Pi bukan pi. Dia huruf fa. Huruf fa ni kita kena keluarkan angin. Fa. Fi. Fu. Kalau kita baca pa. Pi. Pu. Huruf P ataupun huruf Pa ni tak ada dalam bahasa Arab. Huruf Pa ini hanya ada di dalam di dalam tulisan Jawi sahaja. Kan yang ada 3 titik itu adalah huruf Pa pada huruf Jawi sahaja. Dalam Al-Quran dia tidak ada. Yang ada hanya huruf Fa, itu 1 titik sahaja. Fi 2 harakat. Fi. Baik, seterusnya. Potongan yang perkataan yang kedua. Sidrim. Okey, yang ni saya masukkan terus tanwin ini bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf mim, saya masukkan terus, dia akan jadi tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah, maka masuk dan dengung sidrim. Okey. Sidrim. Baca sidrim. Sekali lagi 1 2 mula. Sidrim. Okey, baik. Cuba kita tengok apakah hukum tajwid yang ada pada kalimah yang kedua. Iaitu huruf dal yang ada tanda mati. Okey, baik. Mungkin lepas ni saya akan ajar berkenaan dengan qalqalah. Nanti kita akan bincang lebih panjang lagi berkenaan dengan qalqalah. Apapun yang ini sekadar perkongsian untuk kita baca sahaja dulu. Boleh? Nanti kita akan masuk detail pada kelas-kelas yang akan datang. Kita akan bincangkan berkenaan dengan qalqalah. Huruf dal kalau dia ada tanda mati asal. Saya ulang sekali lagi. Huruf dal. Ini huruf dal kan? Mana huruf dal? Ini huruf dal. Dan dia ada tanda mati asal. Mana tanda mati asal? Yang ni. Itu ada tanda mati asal. Huruf qalqalah dia ada qa, ta, ba, jim, dal. Dia ada 5 huruf. Dan 5 huruf inilah yang menyebabkan bacaan kita tu ada detakan. Qad, ab, at, aj. Boleh? Sekarang ni yang kita baca dalam surah Waqi'ah pada ayat yang ini. Okey. Pada kalimah ini huruf dal. Sekiranya dia ada tanda mati asal, maka dia adalah qalqalah sughra. Itu qalqalah yang mana detakan dia adalah kecil. Detakan paling kecil. Macam mana? Sidrin, sidrim,
Sidrim. The. Bukannya sidrim. Tak. Sidrim. Sidrim. Dia akan jadi macam tu. Yang tidak ada detakan. Sidrim. Tu tak ada detakan. Tak boleh. Betul tak bacaan? Bacaan dia betul tetapi kurang sempurna. Maksudnya dia tidak memenuhi hak bagi huruf dal yang sepatutnya kita jadikan ataupun penuhi hak dia dengan detakan. Sidrim. Sidrim. Boleh? Okey, baik. Selesai. Kita gabungkan dua perkataan tersebut. Fi sidrim. Fi sidrim. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada kalimah yang ketiga. Makhdud. Makhdud. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makhdud. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada hukum tajwid yang makhdud, kita tak ambil yang ni. Saya ulang sekali lagi, iaitu apabila tanwin ini apabila tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dia adalah idgham ma'al ghunnah. Maka kita masuk dan dengungkan dengan kadar 2 harakat. Itu sidrim. Sidrim. Boleh? Cuba 1, 2 mula. Sidrim. Sidrim. Makhdud. Makhdud. Okey, baik. Sekarang kita fokuskan kepada kalimah makhdud. Makh, huruf kha. Bukannya mag. Ada yang baca mag. Sebab apa dia tertukar dengan huruf ghain. Makh, huruf kha. Makh. Contohnya macam mana kalau kita nak sebut huruf kha ni adalah seperti kita nak buang kahak. Kan? Kan? Makh. Makh. Macam tu. Makhdud. Makhdud. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba tengok hukum tajwid di sini. Makhdud di situ dipanggil sebagai mad arid lis sukun. Kita boleh baca dengan kadar panjang 2, 4 ataupun 6. Makhdud. Du itu yang kita boleh baca dengan 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Biasanya kita akan ambil 4 lah. Cuma bila kita ambil 4 mad arid lis sukun, maka bila kita jumpa lagi mad arid lis sukun pada ayat yang kedua, ayat yang ke-29 nanti, maka kita baca juga dengan 4 harakat. Jelas? Kalau kita ambil 2, maka lain pun 2 juga. Kalau kita ambil 6, maka yang lain pun 6 juga. Dah tu boleh ke tak? Kalau kita nak ambil 2, lepas tu jumpa nanti ambil 4, lepas tu jumpa nanti ambil 6, boleh ke tak? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi kurang sempurna ataupun nampaklah kita ni tak belajar kan. Jadi kita ambil lah. Bila kita belajar 4, maka yang lain pun 4 juga. Boleh? Okey, baik. Kemudian seterusnya adalah huruf dal. Huruf dal ini juga adalah huruf qalqalah. Tetap kerana diwakafkan. Kan? Yang huruf dal tadi. Dal yang tadi yang ni. Yang saya kuningkan ni kan. Dal itu adalah dal yang mana mati asal. Apa dia? Mati asal. Dan huruf dal ini dia bukan mati asal. Dia mati kerana wakaf. Mati kerana wakaf. Maksudnya qalqalah ini dia boleh terjadi apabila huruf qalqalah itu dia ada tanda mati asal ataupun dia mati kerana wakaf. Yang penting adalah huruf qalqalah itu kena mati dulu. Baru dia bunyi ataupun barulah berlakunya detakan. Kalau dia tidak mati, contohnya huruf dal ini. Huruf dal ni dia ada tanwin tu kan. Tanwin bawah. Sepatutnya tak mati. Makhdudin. Dia tidak ada qalqalah. Tetapi kerana kita wakafkan dia di sini. Wakaf ni maksudnya berhenti bacaan kita. Maka huruf dal itu dia mati. Mati kerana wakaf. Faham? So bila dia mati, syarat wajib qalqalah itu berlaku, dia kena mati dulu. Kalau tak mati, dia tak akan berdetak. Tidak ada detakan. Okay? So, di sini dia akan jadi qalqalah kubra. Tak apa, nanti kita akan bincang lagi pada kelas yang akan datang
kita akan bincang khusus bab berkenaan dengan qalqalah. Okey, cuma kita belajar ini untuk bacaan ayat ini sahaja. Okey, so yang ni detakan dia kuat. Makhdud. Makhdud. Berbeza dengan pada kalimah yang kedua. Sidrin. Sidrin. Detakan kecil. Makhdud. Nampak tak beza detakan dia tu? Itulah dipanggil sebagai qalqalah. Qalqalah ini ada detakan yang biasa, detakan yang kuat, detakan paling kuat. Ada 3 peringkat detakan. Okey. Selesai, jom kita baca sama-sama bermula daripada awal ayat fi sidrin. Sama-sama 1, 2, mula. Fi sidrin makhdud. Pandai. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Fi sidrin makhdud. Okey, baik. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-29. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talhim mandud. Saya ulang. Wa talhim mandud. Saya ulang. Wa talhim mandud. Sorry. Dud. Okey, baik. Sekali lagi saya ulang kali keempat. Wa talhim mandud. Okey, baik. Sekarang baca ikut saya secara perkataan. Okey. Kita ambil 2 perkataan ini. Yang pertama wa talhim, kemudian mandud. Okey, baik, baca ikut saya potongan ayat ataupun kalimah yang pertama wa talhim. Wa talhim. Baca wa talhim. Okey, sekali lagi. Wa talhim. Okey, cantik. Baik, sekarang kita cuba tengok dalam ni ada tak hukum tajwid. Okey, tidak ada kecuali tanwin ini. Okey. Tanwin pada huruf ha ini bertemu dengan huruf mim. So, tanwin bertemu dengan mim. Maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah dengan kita masuk dan kita dengungkan 2 harakat. Wa talhim. Boleh? Sekali lagi. 1, 2, mula. Wa talhim. Okey, baik. Kalimah yang kedua. Okey. Kalimah yang kedua. Mandud. Mandud. Saya ulang. Mandud. Baik. Cuba baca. 1, 2, mula. Mandud. Sekali lagi. 1, 2, baca. Mandud. Baik, sekarang kita cuba tengok apa hukum tajwid yang ada pada kalimah yang kedua, iaitu pertamanya adalah nun mati bertemu dengan huruf dad. Apa dia? Nun mati bertemu dengan huruf dad, iaitu kita dengungkan dengan 2 harakat kerana dia adalah ikhfa hakiki. Dengungkan 2 harakat. Mandu. Mandu. Kemudian waw. Mad asli. Kemudian diwakafkan selepasnya, maka dipanggil sebagai mad arid. Lisukun kita baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan kita biasanya kita akan ambil 4 harakat. Okey. Boleh? So, panjangkan du itu 4 harakat. Baik.
Seterusnya ialah pada huruf dal ini. Kita dah belajar sebelum ni pada ayat yang ke-28. Apabila kita bertemu dengan huruf dal ataupun huruf qalqalah, sekiranya dia hidup, maka dia tidak akan jadi huruf qalqalah. Tidak akan bunyi qalqalah. Sekiranya dia mati, maka dia akan bunyi qalqalah. Dan mati itu pula ada dua. Mati kerana waqaf, iaitu kita memberhentikan bacaan Al-Quran kita, bacaan kita. Dan yang keduanya mati kerana mati itu memang mati asal. Dan ada tanda mati asal tersebut. Okey? Baik, so yang ini mati dia kerana mati waqaf. Mati kerana mati waqaf. Okey? Jadi, kalau mati waqaf, kita kena tengok pula. Dia ini sama ada qalqalah kubra, detakan kuat, ataupun qalqalah akbar, detakan paling kuat. Qalqalah kubra, ini adalah qalqalah kubra. Sebab apa? Dia tidak ada tanda syaddah. Kalau ada tanda syaddah, maka dia adalah qalqalah akbar, detakan paling kuat. Jelas? Baik. So, ini adalah qalqalah kubra. Kalau ada tanda mati asal, maka adalah qalqalah sughra. Okey, baik. So, detakan dia adalah kuat. Mandud. Mandud. Okey. Dengung 2 harakat, kemudian panjangkan 4 harakat, kemudian qalqalahkan huruf dal. Mandud. Mandud. Okey, baik. Selesai. Sekarang kita cuba baca. Dia bermula daripada awal ayat Wattalhim. Saya baca terlebih dahulu. 1, 2. Wattalhim mandud. Wattalhim mandud. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Wattalhim mandud. Okey, baik, selesai. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-30, kita ulang balik bermula daripada ayat yang ke-28 supaya kita melaksanakan ataupun kita buat latihan tikrar, supaya bacaan kita itu kita tidak lupalah bacaan yang kita sudah pun belajar. Baik, bermula pada ayat yang ke-28. 1, 2, mula. Fi sidrin makhdud. 29. Wa talhim mandud. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-30. Okey. Baik, untuk ayat yang ke-30, saya baca terlebih dahulu. Okey. Wa zillim mamdud. Saya ulang. Wa zillim mamdud. Sekali lagi. Wa zillim mamdud. Baik. Sekarang ni baca ikut saya. Kita pecahkan kepada dua perkataan, iaitu wazillim kemudian mamdud. Baik, kita ambil perkataan yang pertama, iaitu wazillim. Okey. Baik. Saya baca terlebih dahulu. Wazillim. Wazillim. Okey, baik, saya ulang sekali lagi. Wazillim. Baca. Wazillim. Ulang. Wazillim. Okey, baik. Itu ada perkataan yang pertama. Kalau kita tengok pada hukum tajwidnya ialah untuk potongan yang pertama ini, okey, kita akan jumpa iaitu tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, tanwin bertemu dengan huruf mim.
maka di sini berlakunya idgham ma'al gunnah, yang mana kita akan baca dengan cara kita dengung dan kita masukkan. Okey, sorry, 2 harakat di sini. Wa zillim. Dua harakat. Lebih baiknya saya buat kat sini yang jelas lagi, iaitu 2 harakat. Okey. Dan kita wazillim dengan cara kita merapatkan kedua-dua bibir mulut kita dan kita tekankan. Wazillim, wazillim. Boleh? 1, 2, mula sekali lagi. Wazillim. Alright. Seterusnya kita masuk kepada potongan ayat yang kedua, ataupun pada kalimah yang kedua, mamdud ini. Mamdud. Saya baca mamdud. Alright, sekali lagi. Mamdud. Alright. Okay, sekarang kita cuba tengok, ataupun boleh tuan-tuan puan-puan baca sekali lagi. Mamdud. Baca mamdud. Ulang mamdud. Baik. Kita cuba perhatikan pada hukum tajwid, ya. Di sini kita akan jumpa hukum tajwid mim mati bertemu dengan huruf dal. Hukum mim mati ni dia ada 3 je. Mim bertemu dengan mim, ataupun mim bertemu dengan ba, dan juga mim bertemu selain daripada mim dan ba. Dan ini adalah mim bertemu selain daripada mim dan ba, dipanggil sebagai izhar syafawi. Bacaan kita adalah jelas tanpa dengung. Mamdu, mamdu, mamdu. Nampak? Mamdud. Okey, baik. Kemudian di sini pula kita panjangkan bacaan kita, iaitu ma'arid disukun dengan panjangnya adalah 4 harakat. Boleh? Mamdu. Kemudian dal ini pula kita qalqalah, iaitu qalqalah ini adalah qalqalah kerana waqaf. Bila qalqalah waqaf, maka dia adalah qalqalah akbar. Okey? Maka kita detakan kita adalah kuatlah. Mamdud. Mamdud. Okey, baik. Kita gabungkan kesemua 2 perkataan ini, maka dia akan berlaku. Bacaannya macam mana? Wazillim mamdud. Cuba. Wazillim mamdud. Okey, baik. Selesai. Okey, cuba kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wazillim mamdud. Okey, selesai. Okey, jom kita baca bermula daripada ayat yang ke-28. Okey. 1, 2, mula. Fi sidrim makhdud. Ayat ke-29. Wa talhim mandud. Seterusnya yang ke-30. Wa zillim mamdud. Baik, sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-31. Okey. Baik, kita terus pada ayat yang ke-31. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'im maskub. Wa ma'im maskub. Okey, baik. Sekali lagi saya baca. Wa ma'im maskub. Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan baca bersama dengan saya secara perkataan. Okey? Perkataan pertama
dan juga perkataan yang kedua. Kita ada dua perkataan. Baik, kita baca perkataan yang pertama iaitu wa ma'im. Baik. Wa ma'im, saya baca dulu, tuan-tuan puan cuba dengar. Okey. Wa ma'im. Wa ma'im. Okey, baik. Cuba baca. 1, 2, mula. Wa ma'im. Okey, baik. Sebelum baca yang seterusnya, saya nak terangkan dulu berkenaan dengan hukum tajwid di sini supaya tidak kelirulah ya. Wa ma ini tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dengan panjang 5 harakat. Kerana di sini mad asli huruf alif, okey, dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, okey, maka dipanggil sebagai mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. So bila mad wajib muttasil kita baca 5 harakat. Nak mudah, okey? Nak mudah ambil 5 harakat. Kemudian dia ada satu lagi mad jaiz munfasil juga. Itu pun kita ambil 5 harakat, mudah dua-dua. Jadi hukum dia sama dengan mad arid ni sukun. Maksudnya hukum sama macam mana? Kalaulah kita ambil 5 harakat panjangnya, maka bila bertemu dengan mad jaiz munfasil yang akan datang pun kita baca juga dengan kadar panjang 5 harakat. Mad jaiz munfasil pun sama, kalau kita ambil 5 harakat maka 5 harakat jugalah yang lain. Boleh? Okey, baik. So di sini ma itu panjangkannya dengan 5 harakat. Wa ma 5 harakat. Kemudian im, yang itu apa hukum dia? Tanwin. Okey, di sini tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al ghunnah, dengan cara kita masuk dan kita dengungkan bacaan. Wa ma'im. Sebab itu saya rapat bibir mulut kita dan kita tekankan im dengan 2 harakat. Immas. Wa ma'im. Okey, baik. Selesai. Potongan ayat yang pertama sama-sama kita baca. Okey, potongan ayat yang pertama. 1, 2, mula. Wa ma'im. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada potongan ayat yang kedua. Okey. Maskub. Okey, baik. Saya baca terlebih dahulu. Maskub. Okey. Cuba baca. 1, 2, mula. Maskub. Ulang. Maskub. Okey. Jom kita bincang berkenaan hukum tajwid. Maskub. Ku ini adalah mad arid lisukun, di mana kita boleh baca dengan panjang 4 harakat. Kerana sebelum ni pun kita sudah baca dengan 4 harakat. Sekali lagi kita jumpa pula dengan ba. Ba ini adalah huruf-huruf qalqalah, iaitu huruf qa, ta, ba, jim, dal. Qa, ta, ba, jim, dal ini adalah 5 huruf qalqalah yang mana berlaku apabila huruf ini dimatikan. Ingat, dimatikan ada 2. Mati kerana waqaf dan juga mati asal. So ini adalah huruf ba ini dimati kerana waqaf. Kita berhentikan bacaan di maskub, dan ba itu mati kerana waqaf. Maka dia adalah qalqalah kubra. Kenapa tak akbar? Kerana tidak ada tanda syaddah. Ada syaddah di atas huruf ba itu, maka dia adalah qalqalah akbar, letakan paling kuat. Okey. So ini akan jadi maskub. Baik. Selesai. Kita gabungkan kedua-dua kalimah ini ataupun perkataan wama tu. Boleh? Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba perhatikan pada hukum tajwid yang kita sudah pembincang. Okey. Wa ma'im
maskub. Sekali lagi. Boleh? Wa ma'im maskub. Okey, selesai. Last, sama-sama kita baca 1, 2, mula. Wa ma'im maskub. Selesai. Kita ulang balik bermula daripada ayat yang ke-28. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak boring lah buat macam ni. Sebab apa? Ini adalah tujuan kita belajar dengan cara teknik tikrar, iaitu lepas sahaja kita belajar bacaan ayat tersebut, kita ulang dan ulang supaya bacaan kita itu kita mudah ingat bacaan yang kita sudah pun belajar. Okey? Baik, jom sama-sama 1, 2, mula. Fi sidrim makhdud. Next, 29. Wa talhim mandud. Next, yang ke-30. Wa zillim mamdud. Okay, next, ayat ke-31. Wa ma'im maskub. Selesai. Dan kita akan masuk pada ayat yang ke-32. Okey, ayat yang ke-32 surah Al-Waqi'ah. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatin katsirah. Saya ulang. Wa fakihatin katsirah. Saya ulang sekali lagi, cuba dengar. Wa fakihatin katsirah. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan-puan baca bersama dengan saya secara perkataan, iaitu wa fakihatin, kemudian katsirah. Okey, baik. Perkataan yang pertama iaitu wa fakihatin. Cuba. Wa fakihatin. Ulang. Wa fakihatin. Ting. Okey, baik. Saya baca sekali lagi. Tuan-tuan dan puan dengar, kemudian ikut saya. Wa fakihatin. Baca. Wa fakihatin. Baik, sekarang kita cuba tengok hukum tajwid, iaitu yang pertamanya adalah fa dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif, iaitu wa fa, bacaan panjang 2 harakat. Ki, wa faki, wa fakiha. Baik, ha ini adalah ha gelak. Ha gelak macam mana? Kan? Wa fakiha, ha. Wa fakihatin katsirah. Sorry, kita ambil perkataan itu saja. Wa fakihatin. Wa fakihatin. Baik, selesai. Kemudian kita cuba ambil potongan ayat yang kedua ataupun kalimah yang kedua. Okey. Iaitu katsirah. Katsirah. Ulang. Katsirah. Sekali lagi. Katsirah. Baik. Dan kita terus kepada hukum tajwid. Kasi. Si ini dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Kasi. Roh. Kasirah. Kasirah. Baik, 2 harakat dan huruf sa di sini pula. Kena berhati-hati sa itu dengan cara kita mengeluarkan hujung lidah kita dan kita gigit kan.
keluarkan sedikit. Sa. Kasirah. Sentuhkan hujung lidah itu pada gigi atas, gigi depan atas. Okey, kasirah. Roh. Bila ini dipanggil sebagai ta marbutah, kan? Ta marbutah. Specialnya bila dia disambungkan maka dia akan jadi huruf ta, kan? Kalau dia waqaf, maksudnya kita berhenti di sini, maka dia akan jadi huruf ha. Kasirah, dia akan jadi huruf ni. Okey, kasirah. Kalau kita sambung dia akan jadi huruf ta. Kasiratin. Nampak? Waqaf ha, sambung ta. Baik, sekarang kita gabungkan dua kalimah ini menjadi satu ayat. Sama-sama kita baca boleh? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan dengar dulu saya baca, kemudian baru ikut saya. Boleh? Okey, dengar dulu dan cuba perhatikan pada hukum-hukum tajwid yang sudah pun kita bincangkan untuk ayat 32. Okey? Baik, ayat yang pertama adalah kasirah. Okey, baik. Wa fakihatin kasirah. Okey, sebelum saya terlupa, di sini tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka kita dengungkan dua harakat ikhfa hakiki. Tinka wa fakihatin kasirah. Ulang. Wa fakihatin kasirah. Ulang. Wa fakihatin kasirah. Baik, selesai. Kita ulang bacaan kita bermula daripada ayat yang ke-28. Okey, baik. Jom. Sama-sama. 1, 2, mula. Fi sidrim makhdud. Wa talhim mandud. Okay, next. Wa zillim mamdud. 31. Wa ma'im maskub. 32. Wa fakihatin kathirah. Okey, selesai. Sampai ayat yang ke-32. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-33. Baik, ayat yang ke-33 saya baca terlebih dahulu. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Saya ulang. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Okey, saya ulang sekali lagi untuk kali yang ketiga. Cuba perhatikan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Okey, baik. Sekarang cuba baca ikut saya secara perkataan. Itu la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa la mamnu'ah. Okey. Sekejap Okey, baik. Sorry. Ada masalah teknikal kejap. Okey, la maqtu'atin. Baik, so kita ada 4. Ada 4 kalimah ataupun perkataan yang kita akan cuba detailkan satu persatu. Baik, perkataan yang pertamanya adalah saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan cuba dengar. La. Cuba baca. La. Sekali lagi ulang. La. Okey, baik. La itu dibaca dengan panjangnya adalah 2 harakat kerana mad asli huruf
alif. So dibaca dengan la. Okey, boleh. La, 2 harakat. Kemudian kita ambil potongan ayat yang kedua. Maqtu'atin. 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 Okey, baik. Sekarang cuba baca ikut saya. Maqtu'atin. Maqtu'atin. Okey, baik. Maqtu'atin. Baik, sekarang kita cuba tengok. Hukum tajwidnya adalah maqtu. Maqtu. Ini ada huruf qaf. Huruf apa? Huruf qaf. Dan huruf qaf ini adalah salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Dan cuba kita tengok huruf qaf itu dia ada tanda mati. Kan, mati asal. So, bila mati asal ni, dia adalah qalqalah sughra, qalqalah detakan yang paling kecil lah. Maqtu, bukan maqtu, tak. Maqtu, maqtu. Dia maqtu, maqtu, bukan maqtu. Dia beza kan. Maqtu, maqtu. Maqtu, maqtu. Tu dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Maqtu'atin. Maqtu'atin. Okey, ini tanwin bertengah waw. Maka didengungkan 2 harakat dan masuk dan dengung. Tiu, bukan tin. Tiu. Beza bunyi dia kan. Kalau kita maqtu'atin, tu salah. Sebab apa itu tak masuk? Dengung dah ada. Tin wala. Dengung dah ada tapi dia tak masukkan tanwin ini ke dalam huruf waw. Tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf waw. Maqtu'atin. Tiu. Okey, selesai. Sekali lagi sama-sama baca ayat yang potongan ayat yang kedua ini. 1, 2, mula. Maqtu'atin. Sekarang kita gabungkan dengan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. La maqtu'atin. Ulang. La maqtu'atin. Okey, boleh kita gabungkan 2 kalimah, 2 perkataan tersebut. Sekarang kita masuk pula pada perkataan yang ketiga. Wala. Wala. Baca. Wala. Baik. La itu dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Wala. Okey. Wala. Cuba kita gabungkan potongan ayat yang kalimah yang pertama, kalimah yang kedua dan juga kalimah yang ketiga. Boleh sama-sama 1, 2, mula. La maqtu'atin wala. Sekali lagi kita ulang. La maqtu'atin wala. Kalimah yang keempat, kalimah yang terakhir. Okey. Mamnu'ah. Mamnu'ah. Okey, baik. Cuba baca. Mamnu'ah. Ulang. Mamnu'ah. Ulang lagi. Mamnu'ah. Okey, baik. Hukum tajwid mamnu. Mim mati kan? Bertemu dengan huruf nun. Maka dia ada izhar syafawi. Bacaan kita jelas tanpa dengung. Mamnu. Mamnu. Bukannya mamnu. Tak ada dengung. Mamnu. Mamnu. Okey, nu dibaca pula dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Mamnu'at. Mamnu'ah. Huruf ain. Dan ini adalah ta marbutah. Bila kita wakafkan dia, maka dia akan jadi huruf ha. Kalau kita sambung, dia akan jadi huruf ta. Mamnu'atin. Tapi kerana kita wakaf di situ, maka dia berubah menjadi huruf ha. Mamnu'ah. Mamnu'ah. Okey. Sekarang kita gabungkan keempat-empat kalimah ini. Okey. Baik, ready? 1, 2, mula.
La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ulang sekali lagi. 1, 2, mula. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Bagus. Ulang sekali yang ketiga. 1, 2, mula. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Okey, selesai. Kita mula daripada 28 balik. Ini cara dia supaya kita mudah ingat apa yang kita sudah pun belajar dengan teknik tikrar, iaitu ulang kaji, iaitu latih to be. Baik, sama-sama. Ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrin makhdud. Okay, next. Ayat ke-29. Wa talhim mandud. Okay, next. Ayat ke-30. Wa zillim mamdud. Okay, ayat ke-31. Wa ma'im maskub. Okay, ayat ke-32. Wa fakihatin kathirah. Ayat ke-33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Selesai ayat yang ke-33. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-34. Okey, untuk ayat ke-34 saya baca terlebih dahulu. Wa furushim, sekali lagi. Wa furushim marfu'ah. Ulang. Wa furushim marfu'ah. Saya ulang sekali lagi. Wa furushim marfu'ah. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama secara perkataan, iaitu dua perkataan. Wa furushim, kemudian marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Okey, baik. Saya baca terlebih dahulu potongan ayat ataupun kalimah yang pertama. Wa furushim. Wa furushim. Saya ulang. Wa furushim. Baik. Boleh? Wa furushim. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba baca. 1, 2, mula. Wa furushim. Wa furushim. Baik, sekarang kita cuba tengok apakah hukum tajwid yang ada. Okey, di sini wa furushim, tanwin ini bertemu dengan huruf mim. Maka didengungkan dengan dua harakat, masuk dan dengung, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Wa furushim. Sebab tu saya shim. Okey. Sekarang kita masuk kepada potongan ayat yang kedua. Marfu'ah. 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 Baik. Sekarang tuan-tuan puan-puan cuba baca ikut saya. Marfu'ah. 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 Okey, baik. Hukum tajwidnya adalah marfu dibaca dengan panjang dua harakat. Marfu, ra itu dibaca dengan tebal kerana dimatikan ra itu dan berbaris di atas. Marfu, marfu'ah, marfu'ah. Okey, fu tu dua harakat dan ta ini adalah ta marbutah. Bila kita waqaf, maka dia akan jadi huruf ha. Bila kita sambung, dia akan jadi huruf ta. Boleh? So, marfu'ah. Kita gabungkan kedua-dua kalimah ini, maka dia akan jadi macam mana? Saya baca terlebih dahulu.
tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pada hukum tajwid yang kita sudah pun belajar. Wa furushim marfu'ah. Cuba baca. Wa furushim marfu'ah. Okey, baik. Cuba 1 2 mula. Wa furushim marfu'ah. Okey, sekarang kita cuba ambil bermula daripada ayat yang ke-28. Okey. Baik, jom kita baca sama-sama. 1 2 mula. Fi sidrim makhdud. 29. Wa talhim mamdud. Sorry, mana? Sekali lagi. 1 2 mula. Wa talhim mamdud. Okey, kemudian ayat ke-30. Wa zillim mamdud. Ulang. Wa zillim mamdud. Ayat ke-31. Wa ma'im maskub. Next, ayat yang ke-32. Wa fakihatin kathirah. Yang ke-33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Selesai. Okey, sekarang kita akan masuk pula. Ada satu lagi ayat ke-34. Next. Wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Okey. So, sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-35. Baik, ayat ke-35. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya baca terlebih dahulu. Inna ansha'nahunna insya'a. Saya ulang. Inna ansha'nahunna insya'a. Okey, baik. Saya ulang sekali lagi untuk kali yang ketiga. Inna ansha'nahunna insya'a. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan baca mengikut saya secara perkataan, 3 perkataan sahaja. Okey, untuk perkataan yang pertama. Inna. Okey. Inna. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan baca ikut saya. 1 2 mula. Inna. Okey, baik. Sekarang kita tengok apakah hukum tajwid yang ada pada kalimah inna, iaitu nun yang ada tanda syaddah, maka dia dipanggil sebagai wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Okey. Dan inna, na ini pula kita baca dengan panjang 5 harakat. Berapa harakat? 5 harakat. Okey. Dibaca dengan panjang 5 harakat kerana mak jaiz munfasil. Okey, so inna 5 harakat. Sekarang kita masuk potongan ayat yang kedua ataupun kalimah yang kedua. Ansha'nahunna. Ansha'nahunna.
Ansha'nahunna. Nampak di situ? Okey, baik. Sekarang tuan-tuan dan puan baca ikut saya. Ansha'nahunna. Baca. Ansha'nahunna. Okey, baik. Kita akan tengok hukum tajwid ya seputar pada ayat yang kedua. Iaitu yang pertamanya adalah nun mati. Apa dia? Nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf shin. Maka di sini didengungkan dua harakat kerana ikhfa haqiqi. Ikhfa hakiki didengungkan dengan dua harakat. Ansya. Ansya. Sya itu kerana hamzah itu dimatikan. So di sini pun kita kena hati-hati ya, kalau kita tekan suara kita dia boleh berubah menjadi huruf ain. Ansya. Kita tak nak sya. Okey. Yang seterusnya adalah na. Na ini dibaca dengan panjang dua harakat kerana mad asli huruf alif. Ansya na hunna. Ni sama yang awal tadi kan. Iaitu wajibul ghunnah, maka wajib dengung dengan kadar dua harakat. Ansha'nahunna. Ansha'nahunna. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Ansha'nahunna. Okey, sebelum saya terlupa. Ada juga yang keliru dengan huruf sin dan huruf shin ni. Ini ada huruf shin, 3 titik kan. Ansya. Bukannya ansa. Ansha'na. Boleh? Okey, selesai. Jom kita gabungkan kedua-dua perkataan ini. Sama-sama. 1, 2, mula. Inna ansha'nahunna. Sekali lagi. Inna ansha'nahunna. Baik, sekarang kita akan masuk pada kalimah yang ketiga. Okey. Saya baca terlebih dahulu. Insya'a. Insya'a. Okey, baik. Boleh baca bersama dengan saya. 1, 2, mula. Insya'a. Okey, sekarang kita tengok hukum tajwid. Insya. Nun mati bertemu dengan huruf shin. Didengungkan dua harakat kerana ikhfa hakiki. Insya. Insya. Dan sya itu kita baca dengan panjangnya 5 harakat kerana mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mak wajib muttasil dibaca dengan 5 harakat. Insya. Tu ikhfa hakiki 2 kan. Ni 2, ini 5. Panjangkan 5. Insya. Baik. Ini. Itu adalah mad iwad. Dia asalnya macam ni kan. An. Bila kita waqaf. Bila kita berhentikan bacaan kita, maka dia akan berubah menjadi mad iwad macam ni. Dibaca panjang 2 harakat. An. Tetapi bila kita waqaf, maka dia berubah menjadi mad iwad dan menjadi kadar panjangnya 2 harakat. Insya'an berubah menjadi insya'a. Boleh. Sama-sama. Insya'a. Okey, selesai. Sekarang kita gabungkan ketiga-tiga kalimah ini menjadi satu ayat. Okey, baik. Sama-sama baca. 1, 2, mula. Inna ansha'nahunna insya'a.
Sama-sama. 1, 2, mula. Inna ansha'nahunna insya'a. Okey, baik, selesai. Kita baca bermula daripada awal ayat. Itu konsep ataupun teknik yang kita akan guna. Habis satu ayat kita akan ulang bermula daripada awal ayat. Ya, sebab apa? Ini adalah satu latihan. Semoga kita lancar dalam bacaan, ya. Baik, jom sama-sama. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrim makhdud. Okey, sekali lagi, sorry. Fi sidrim makhdud. Huruf dal. Saya tersilap tadi huruf dad. Okey, next. Wa talhim mandud. Okey, yang ketiga pula. Wa zillim mamdud. Wa ma'im maskub. 32. Wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Okey, selesai. Sehingga ayat ke-35 sekarang. Okey, kita masuk ayat yang ke-36. Okey, baik. Untuk ayat yang ke-36, saya baca terlebih dahulu. Faja'alnahunna abkara. Saya ulang. Faja'alnahunna abkara. Saya ulang sekali lagi. Faja'alnahunna abkara. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan baca bersama dengan saya secara perkataan. Okey, kita ada dua perkataan. Yang pertama, faja'alnahunna. Perkataan yang kedua, abkara. Bila kita gabung, dia akan jadi faja'alnahunna abkara. Okey, baik. Baca ikut saya, okey. Faja'alnahunna. Baca. Faja'alnahunna. Ulang. Faja'alnahunna. Okey, baik. Kita tengok hukum tajwid. Faja'al. Al bukan faja'al. Faja'al. Na dibaca dengan dua harakat kerana mad asli huruf alif. Faja'alna hunna. Hunna. Kerana di sini adalah nun yang ada tanda syaddah wajibul ghunnah. Kita dengungkan dua harakat. Hunna. Hunna. Okey, kita baca daripada awal. Faja'alna, 1, 2, mula. Faja'alnahunna. Fa. Bukan paja'alna, bukan pa. Fa. Okey. Faja'alnahunna. Okey, perkataan yang kedua ataupun kalimat ataupun perkataan yang kedua. Abkara. 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 Baca ikut saya, 1, 2, mula. Abkara. Abkara. Okey, baik.
Kita tengok hukum tajwid yang ada pada kalimah ataupun perkataan yang kedua. Ab, huruf ba, huruf qalqalah yang dimatikan, ada tanda mati asal, maka dia adalah qalqalah sughra. Abka, abka. Okey, yang besar abka, itu tak boleh. Abka, abka. Ka itu dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Okey, baik. Seterusnya. Abkara. Ni pun sama juga. Asalnya abkaron. Tetapi kerana kita waqaf di sini, maka dia akan berubah jadi macam mana? Yang fathatain, dia akan berubah menjadi fathah sahaja. Okey, yang fathatain bila diwakafkan dia akan jadi satu sahaja. Abkara, abkara. Okey, jelas? Yang fathatain ataupun 2 baris berubah menjadi satu, ini hanya terjadi bagi 2 baris di atas sahaja. Kalau baris 2 di bawah tak berlaku, baris 2 di depan pun tak berlaku. Hanya di atas sahaja. Boleh? InsyaAllah nanti ada masa kita akan bincang berkenaan ma'iwat. Okey? Baik, sekarang kita gabungkan 2 kalimah, 2 perkataan ini menjadi satu ayat. Saya baca terlebih dahulu. Faja'alnahunna abkara. Itu satu-satu. Sekarang kita nak gabungkan kedua-duanya. Faja'alnahunna abkara. Cuba baca. Faja'alnahunna abkara. Okey, selesai. Boleh? Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Faja'alnahunna abkara. Okey, sekarang kita baca bermula daripada ayat yang ke-28 yang kita belajar pada malam ini. Okey, sama-sama 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah. Okey. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abkara. Okey, sampai yang ke-36. Baik, Alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu harapan. Dan kita harapkan ya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kesihatan yang baik kepada kita untuk kita bertemu pada minggu harapan. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu pada malam ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.